Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan bersama-sama untuk kursus pengendalian ERPH. So panggil kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. So, Assalamualaikum. Kita start terus saya. Okay, buka browser. Okay, so buka office.com and then kena sign in lah. Siapa yang ada masalah kena bagi tahu awal-awal sebelum kita teruskan dengan sesi ni. Sebab saya boleh tolong reset password kalau yang lupa tu kan. Yang tak boleh login. Okay, kena bagi tahu lah. Okey ke semua? Izzatul, Ya. akak dah masuk ke office tu tapi tak keluar apa tulisan macam tu? Tulisan dekat skrin tu. Tulisan dekat skrin. Dia ada Dia tak keluar. Lepas kita buka office.com tu, dia keluar yang Outlook, OneDrive, Word semua tu kan? Betul. Lepas tu kita buat apa? Okey, jap. Dah keluar dah tu? Ustazah Mona dah dapat dah yang dekat macam dekat skrin sekarang ni. Itulah dah keluar dah dia punya biji-biji tu tapi tak keluar tulisan tu Tulisan apa tak keluar? Tulisan yang mana? Ya Outlook, OneDrive semua tu dia punya ikon-ikon tu dah keluar tapi tak adalah keluar senarai macam ada dekat skrin tu Senarai kat bawah tu. Tak ada. Kat bawah tak ada sebab kamu lah tak buat lagi buat kita. Oh ya ke? So dia keluar ikon-ikon tu je dah kan? Betul. Keluar akaun tu dulu. Okey. Lepas tu dia masuk password. Siapa tu? Arzat. Arzat tak boleh masuk password. Okey, sekejap. Sekejap kita settlekan yang ni dulu lah. Yang kawan-kawan yang tak boleh ni. Pernah login tak Arzat? Cuba sekejap tengok tengok. Pergi dekat Google sekejap aku try dekat sini. Pergi dekat Microsoft Office. Apa ni? Microsoft Office kan? Arzarina tu. Microsoft Office kan? Betul. Yes? Kita masuk email yang baru bagi tu ke? Yang @typing.usn. Oh, okey. Dah jumpa sekejap sekejap balik. Arzat boleh tak? Sekejap. Boleh masuk ni. Microsoft Office kan? Kita Google dekat Google tu kita type Microsoft Office kan? Ya, office.com dekat Google tu type office.com. Roni punya incorrect password. Apa? Incorrect password. Apakah? Yang Roni punya. Roni incorrect password. Pernah login tak? Tak pernah. Pernah. Ya. Okey, saya dah reset password. So Roni kena login balik Ya, okey. and then kena tukar password baru Punya kau reset dia apa macam mana? Mana? Punya kau reset dia lah. Macam mana? Azad okey tak?
Tak boleh nak reset je password. Reset je dah. Pening dah. Okey, kejap. Kak Izatul, Kak Yani pun incorrect password. Yang ni, okey, kejap. Azad betul tak kau punya password username r.zarina? Ada Zarina. Right. Okey, dah reset. Boleh masuk balik. Password yang sama, nanti kena tukar. Reset tu yang ni lah, yang MRSM 2020 ni. Yes. The Alliance Ada ya. Yang ni pun tak boleh kan? Alhamdulillah. Okey, dah boleh mute. Okay, Eliani pun dah reset. Izatul, Yes. Kak Syarina pun sama. Kak Syarina pun sama. Tak boleh log in lah ni. Incorrect password. Okey, sekejap. Okey, dah Kak Syarina. Okay, thank you. Lagi? Ada tak lagi? Izatul masuk password tu MRSM 2020 tu ke? Alliance. Tadi dah reset. 2020 Alliance. Ada Alliance. MRSM 2020 Alliance. Saya MRSM 2020 tu Alliance. Ada Alliance. Izatul, Yes. aku punya ni, dia aku dah tukar password banyak kali. Skip mention, we've seen that password too many times before, choose something harder to guess. Ya, betul. Kalau password tu content kita punya IC ataupun gaji tak boleh. Oh, tapi dah try macam-macam, even password dah memang nombor campur-campur yang lain pun tak boleh juga. Kenapa? Ada berkaitan tak nombor tu? Takut ada berkaitan dengan gaji ke, nombor IC ke, memang tak boleh langsung. Aku guna nombor ni, nombor aku kalau ikut online banking kau beli Okay, Roni punya dah. Okay. Huruf besar kena ada, simbol. Roni punya tadi. Sebab Alliance tak ada pasang. Ya, Roni tahu. Alliance tak ada. Zatul, maknanya trykan simbol masukkan simbol sekali ke? Macam add macam tu Masukkan simbol sekali supaya lebih selamat. Oh, maknanya ada simbol, ada huruf besar, huruf kecil, nombor macam tu Combination. Okay. Okay, thank you. Nak tunjuk daripada ni lah. Sebab ada yang tak boleh nak masuk, tak tahu nak masuk kat mana kan. Okay, so ni pergi dekat office.com. Ada yang kat sini ada sign in, tekan sign in. Okay, masukkan username yang ada @typing.mrsm.edu.my. Lepas tu masukkan password. By default password dia MRSM 2020 Alliance. Tapi kalau yang dah pernah login, tu maksudnya dah pernah tukar password lah. Okay, and then sign in. Dia akan jumpa lah interface macam ni yang bahagian atas. Bahagian bawah ni sebab saya dah ada benda yang saya masukkan, so dia adalah. So cikgu-cikgu mungkin tak ada yang bawah tu. Okey tak? Kalau okey, respon dekat chat room tu boleh tak? Okey, Alhamdulillah berada di landasan yang betul. Okey. Macam syok sendiri cakap seorang-seorang kan? Takutkan entah mana-mana pergi. Kak Izatul, Cikgu Zainal pun macam ada reset password. Password juga. Okay.
Zainal. Kenapa tak set malam tadi ni Habis dah masa. Kan? Habis masa. Jangan marah. Okey dah, Zainal dah. Nakal ni. Okey, boleh proceed? Okey, semua kena dapat macam screen saya ni. Siapa lagi yang, alamak, ada lagi tu? Reset password. Kak Fikah Sekejap, last. Dah. Boleh tak? Tak Fikah. Tolong reset password tak boleh lah tapi. Sekejap. Nak reset ni. Okey dah. Okey, makasih. Alright. Okay, lepas dah set macam screen saya ni, and then pergi kat Teams. Saya ingatkan tak boleh pakai Safari sebab dia tidak support web browser, web version. Saya bagi tak tahu apa-apa. Tapi dah habis. Kak Julia tolong ni yang dalam group tak boleh join meeting ni. Diorang tak boleh masuk link tu, tak tahu kenapa. Dia kata meeting number tu tak boleh nak masuk. Kalau suruh diorang pakai PC je tak boleh. Tak, sekarang ni diorang tak boleh masuk meeting number tu. Link yang Yelah diorang Assalamualaikum. Ada meeting. Dah boleh masuk dah. nanti jap. Kak Fiza dah boleh masuk. tu. Siapa yang masuk? Kak Fiza. Kak Fiza dah masuk dah? Kau buka seluar nanti kena. Pakai phone. Aisyah dah okey dah. Aisyah dah masuk Pakai dah. phone Dah boleh dah. Alhamdulillah. Kak Fiza pakai phone ke? Pakai phone. Pakai phone. Tadi pakai phone tak boleh, pakai iPad pun tak boleh. Time kot. Lain ke tak tahu. Okey, sekejap kita tunggu ya kawan kita. Tak apa tungguin. Baru ramai lagi yang baru masuk. Izatul. Okay. Kita klik dekat OneNote Kita klik dekat Teams. So dia punya kepala ataupun dia punya main adalah Teams. So dalam Teams yang ada OneNote. Apa-apa kita buat ERPH ni melalui Teams. Okay, so klik dekat Teams tu. Kalau laju bagi tahu Okay, so basically dia akan keluar macam ni. Dapat ke? Yang ni saya dah nampak dah. Okay. So sekarang ni yang dekat paparan tu, kalau tak ada boleh klik dekat bahagian tepi yang belah sini. Yang kat belah sini ni. Sini ada perkataan Teams kan? Okay, kita klik kat situ. So untuk nampakkan Teams yang banyak-banyak ni. Okay. So sepatutnya kena ada, setiap seorang kena ada bahagian yang pengurusan. Bahagian jabatan
Kalau KJ dia ada dua lah. Satu jabatan, satu dia punya sendiri. Yang ketua jabatan punya RPH tu. Lepas tu yang lain-lain tu adalah kelas yang cikgu-cikgu ajar. Dengan yang Izatul punya ni Ni. Yang wajib ada warga MRSM Taiping tu dengan jabatan kita kan? Dengan kelas-kelas kita kan? Itu yang cikgu biasa. Ketua jabatan dia ada satu lagi yang ketua jabatan punya. Alright, so betul-betul dah. Alright, thank you. Okay, lepas tu kliklah dekat jabatan masing-masing. Okay, so akan keluar paparan macam ni. Okay, basically kita ada dekat atas ni ada general, ada post yang ni kan. File, class notebook, assignment, grades, wiki-wiki ni. Okay, so tu basically dia lah. Untuk post ni biasa yang kalau kita nak chat-chat tu. Kat sini conversation, kita type kat sini and then boleh chat dengan kawan-kawan ataupun ada benda nak bagi tahu. Sharing file pun boleh kat sini. Okay, so files. Untuk files pula, boleh masukkan file-file yang boleh dikongsi bersama kawan-kawan dalam jabatan. Okay, so sekarang kita nak fokus kepada kelas notebook. Kelas notebook ni lah dalam ni ada RPH. Notebook tu ke? Macam mana? Nak tekan kelas notebook tu ke? Tekan kelas notebook tu. Okay, saya ajar lagi sekali ya untuk yang tak dapat jabatan tu. Make sure pergi dekat bahagian sini tepi. Okay, bahagian tepi ni ada perkataan Teams. Yang ni. Teams. Klik dekat Teams tu. Nanti akan keluar paparan macam ni lah. Okay, and then kliklah dekat jabatan. Okay, so kita nak fokus ke kelas notebook dekat bahagian atas. Yang ni. Kelas notebook. Okay, klik dekat situ. Kelas notebook. Dia akan keluar satu, ni sebenarnya dia link dengan OneNote lah. Dia buat dalam OneNote dalam ni. Okay, Kak Sa'adah keluar yang gate sahaja tu sebab Kak Sa'adah pakai username @mara. Kena pakai username, kena sign out dulu. Yang Maranet punya, baru buka office.com, baru pakai @taiping.mrsm. And then Kak Sa'adah kalau guna MacBook tak boleh guna Safari sebab nanti dia tak ada web version. Okay, yang lain okey tak? Okey. Okay, so dekat bahagian tepi, bila kita dah sampai kelas notebook ni, dekat bahagian tepi sini, ada button. Arrow tu kan? Okay, klik dekat arrow tu. Dia akan expand apa yang kita ada dalam notebook. Okay, then kita akan tengok satu-satu. Yang first sekali, yang bahagian sini kita panggil dia, okay, bahagian sini kita panggil dia section. Bahagian sini kita panggil dia page. Bahagian sini adalah untuk display page kita. Okay, so kita tengok dulu satu-satu. Untuk item yang pertama ada carta organisasi yang saya dah masukkan. Okay, item yang kedua ada dokumen ketua jabatan, which is ketua jabatan kalau ada benda yang nak di-share tapi tak nak anak-anak buah tu edit, boleh letak kat sini. Untuk sharing boleh letak kat sini.
Ketua Jabatan. Okay, lepas tu kita ada dokumen bersama which is dokumen yang kita nak share sama-sama dalam jabatan tu. So kita boleh letak kat sini. Okay, so kalau nak letak item dekat sini, kita kena right click. Okay, pergi create new section. So dia akan bagi section baru. Contohlah kalau kita nak pecahkan unit math kan, ataupun unit lain, kita letaklah. So dalam section ni kita akan letakkan bahan-bahan untuk unit matematik sahaja. Okay, kalau kita nak letak unit lain, hanya just right click, kita letak unit lain punya. Okay, so untuk sharing nanti senang untuk cikgu-cikgu ambil dan tempat mana kita dah tahu dah kat mana nak ambil. Okay, so seterusnya ada satu section nama kita sendiri, nama masing-masing. Okay, so dalam nama masing-masing ni ada item A sampai R. Okay, A sampai R kat situ. So tengok satu-satu. Yang A ni, item A akan ada bila kita dah submit kita punya ERPH ni. Okay, so item B kena masukkanlah sendiri sebab saya tak ada butiran tu. So item C, butir diri guru. Okay, ada 2. Boleh masukkan sendiri nanti. Ada my portfolio ni yang kita buat file manager, boleh masukkan juga file manager dekat my portfolio ni. Okay, so item D saya dah tolong masukkan. Ada 2 kat situ. And then item E, kalender maktab pun dah ada. Ada by bulan, ada by tahun. Okay, so by bulan boleh tengoklah satu-satu bulan tu. Macam tu. And then item F, perancangan strategik, dah masukkan juga. Okay, so cikgu-cikgu tak payah masukkan, dah ada dah. Kecuali yang perancangan strategik jabatan dan juga unit tu. Untuk marah saya dah masukkan dah. Okay, lepas tu jadual waktu cikgu kena masukkan sendiri. Minggu alpha, minggu beta kan. Kena masukkan. And then di SKP sama juga kena masukkan sendiri. Sekejap lagi saya ajar macam nak masukkan. Lepas tu ada rancangan pengajian. Rancangan pengajaran tahunan RPT lah. Masukkan RPT nanti. Sama juga item J masukkan. Okay, item K. Untuk item K saya dah buatkan section untuk setiap minggu. So maknanya kalau Januari minggu 1 kita ajar, contohlah kita ajar 4 kelas kan. Okay, boleh masukkan terus dalam satu ni. Terus masukkan. Ataupun nak buat lagi page yang baru. New page, contohlah ajar kelas ni. Okay, tambah page baru. Okey, kalender maktab yang tak ada tu tak apa. Nanti dekat dokumen bersama tu saya dah letak dah kalender maktab. Nanti boleh copy kat situ. Macam ni, copy je. Right click copy and then paste dekat tempat masing-masing. Okay, ataupun kalau nak select all pun boleh. Kena pakai shift, control bawah. Shift, hold shift, gerakkan arrow ke bawah and then right click lah. Copy. Tak boleh copy penuh Tak boleh copy penuh kalau tak admin lah. Sorry. So kena copy satu-satu lah. Okay, so seterusnya item K ni tadi nak add new page.
Iza, Iza ada pertanyaan ni, kata kalender maktab kosong. Kalender maktab kosong dekat Arzek cakap dekat kalender maktab kosong. tadi saya dah tunjuk dah macam nak dapatkan kalender. Okay, alright. Okay. Okay. So kalau Betul. macam nak lebih senang, Sekejap nak ya? tanya. Nak tanya satu. Kata kalau macam minggu tu, minggu 1, minggu 2 yang kita nak buat rancangan tahu apa pengajaran mingguan tu kan. Okey, Kak Ina dah simpan dah benda tu dalam laptop. Okay, jadi sekarang Kak Ina nak masukkan dalam ni macam mana? Okey, jap. Nak ajar ni. Okey, nak masukkan yang tu. Just klik dekat minggu berapa yang kita nak masukkan tu. Okey, letak kat sini. And then pergi dekat insert. Okey, ambil file. Okey, ambil file print out. So maknanya dia akan paparkan 2 file. Satu file yang Word, satu file yang PDF. Dia paparkan terus dua-dua. Kalau ambil as attachment, dia akan paparkan yang seketul file je. Nanti kita tengok contoh apa macam mana dia paparkan. Okay. So kalau untuk yang kita pakai yang insert file print out tu. Klik dekat situ. Okay, choose lah file kita. Okay, contoh Okay, saya insert ni. Okay, dia akan bagi satu file Word which is this one. Ni. And then satu lagi ni, PDF kat bawah ni. So dia terus paparkan macam ni lah. Okay, kalau file insert as attachment, dia akan ada yang ni je. Dia tak ada yang bawah ni, tak ada paparan. Okay, sepatutnya kena ada paparan lah. Senang kita nak paparkan kan. Okay. And then seterusnya, lagi satu, kalau nak letak refleksi, bila dah paparkan ni, kita boleh letak refleksi terus dalam ni. Okay, so cara dia kita kena klik luar daripada kita punya PDF file ni. Kita klik kat luar ni. Dia akan bagi satu text box. Okay, so tulislah. Contoh And then nanti kita bawa masuk je refleksi tu dalam tu. Macam ni. Contoh dia. Tu. Sebab kita tak boleh nak type terus dalam PDF punya ni. File. So klik kat luar dulu. Can type apa-apa nak keluar. Betul. Ya. Kalau semua lesson plan semua tu buat dalam Pages, dalam iPad kan, cara nak export masuk dalam ni pun sama Dia boleh support Pages Kena apa kita panggil? Export as DOCX. Oh, okay. Word lah. Word. Dokumen yang jangan DOC je, kena ada DOCX. Yelah, kalau kat iPad tu bila kita nak export kan dia keluar option PDF, Word kan. So Word lah kan, pilih Word lah. Pilih Word. Betul. Okay. Tapi kalau kat iPad, Idris, dia akan keluar file insert terus macam tu je. So kau insert dulu, nanti kau kena right click dekat file Word tu, baru klik dekat macam ni kan, right click, nanti dia ada kalau dekat paparan iPad, dia ada insert as print out. Macam tu. Kau insert dulu file tu, baru dia ada paparan yang make dia jadi print out lah. Jadi macam ni. Jadi kita boleh view. Okay. Kalau kita nak delete balik lesson plan yang kita dah salah masuk, contoh ni kan, salah masuk ni, Nina punya. Okay, just klik dekat box, tekan delete dekat dalam ni je, dekat keyboard je. Delete je lah. Delete tu.
Lagi satu kena ingat sebab tadi kita dah buat text box tu kan. Dia dah lari lah kalau kita delete. Okay, so kita kena delete dengan dia dulu. Kalau kita buat salah yang tu. Okay, so kalau saya suka lagi buat minggu satu ni kalau kita ajar 4 kelas, 4 kelas tu dalam minggu satu punya page. Okay, boleh tak? Ada tak soalan? Ni Kak Azada masih tak boleh sign in lah. Kata error sign in. Suruh dia screenshot boleh tak? Screenshot bagi saya apa yang dia dah buat. Okay. Iza nak tanya satu. Kalau kita buat dalam minggu pertama tu ke empat kelas lah contohnya. So dia punya paparan tu akan ada 4 sepanjang-panjang ni lah 4 kelas tu ya? 4 kelas tu. Oh dia tak boleh ikut by kelas tu tak boleh lah. Kita akan boleh tengok kalau nak senang kan buat macam ni buat insert table kan. Kita ada 4 kelas kan buat table. Macam tu. Okay, contohlah ni 401. Ni untuk 402. Untuk 403. 4. Okay, so kita insertkan dalam ni dia punya lagi nampak lah dia punya tu. Cumanya boleh juga kita masukkan dalam tu. Nanti masukkan lesson tu. So bila kita nak baca dia kita klik yang 401 so dia akan nampak yang 401 punya. Tak payah klik pun. Dia ada je papa kat situ. Oh dia papa terus sini. Okay. Alright. Kalau nak yang banyak-banyak tu kan. Dia sebelah dia ada. Sebelah tu ada lain pula kan. Table lah. Tapi kena sebelah dia lagi besar. Kena buat dalam table lah tapinya. Kena buat dalam table. Okay. Thank you. Sekejap, ada masalah lah. Yang pula. Iza. Ya. Maksudnya kita boleh type terus dalam ni bila kita boleh insert cuma bila dah type kat dalam ni jangan pergi tarik-tarik pula macam ni kan. Tadi saya dah type nampak dia lari tu sebab saya tengok file tadi. Dia lari kat sini. Betul-betul kat luar daripada file tu baru boleh kita dapat text box macam tu. Ada PDF kan. Kita type terus ke atau kita macam mana? Maksudnya better kita type terus dalam ni ataupun kita type kat tempat lain kita copy ke macam mana? Kalau saya type terus je sebab saya punya lesson plan tu one page je. Bukan one page, satu ni je. Satu kelas, satu lesson plan untuk semua. Sebab ada 12 kelas kan, kalau tak dahsyat lah 12 saya nak letak. So dia ikut ikut maktab masing-masing. Ada tanya Kak Ma kata okey je kalau kita nak buat satu kelas, bukan satu lesson plan tu untuk 4 kelas ke kan. Boleh lah. Boleh. Ikut maktab masing-masing. Okey. Izzah tengok phone kejap, ada hantar screenshot. Sekarang ni teruskan. Lepas tu baru kita get back lah tengok hari ni ke atau hari lain. Okay. Okay. Kita teruskan je ni. Okay, so dah habis masuk RPH tu. Okay, masuklah by week ni supaya nanti kita senang nak hantar nanti. Kenapa? Kalau kita buat banyak-banyak lagi page dalam ni, dalam minggu ada kelas lagi kan. Bila kita nak hantar tu, kita kena copy banyak benda. And then paste banyak benda. So jadi susah ke kita balik lah. Okay. So lepas dah habis item K and then item L, ada item yang kena masukkan sendiri ya. And then item M, catatan kerja mingguan pun saya dah
Masukkan template juga. Boleh terus type kat situ. Boleh terus type kat sini. Tarikh berapa bulan, type je terus. Yang ni tak perlu ada text box. Sebab ni memang daripada sini terus saya create. So kita type je terus kat sini. Okay, so daripada minggu 1 sampailah habis November lah. Kalau tambah lagi, kita tambah lagi nanti. Okay, and then seterusnya item N. Okay, untuk item N ni, saya dah buat senarai nama student. Kalau cikgu-cikgu nak, boleh ambil dekat dokumen bersama. Klik dekat dokumen bersama, ada borang kehadiran. Okay, saya ada ajar juga kat situ macam mana nak copy and paste benda setiap kelas tu kepada cikgu punya item dalam tempat cikgu. Okay. So ni ada itu dekat sama tu kat mana klik dia? Dokumen bersama ni Dia kan ni nama kita kan. Ni nama kita yang banyak tadi tu kan. Ni nama. Ni bawah kita punya section ni nama. Ni semua ni yang color-color ni bawah section kita. And then atas tu item yang ketiga. Ada item 3 dokumen bersama. Oh situ ada. Dekat situ ada borang kehadiran. Lepas tu? Klik kat borang kehadiran tu. Contoh kata kalau Kak Mona ajar kelas 2 kan. Kelas 3. Kelas 3. Nak juga buat contoh kelas dia. Okay lah, kelas 3 lah. Blank. Okay, kelas 3 tu kita klik dekat kelas 3. Okay. Nanti dia keluarlah paparan dekat sini. Ada nama-nama tu hadiran punya ni. Okay, ni student kelas 3. Dan apa template akak lain? Macam tu dia akan jadi macam ni. So, semua benda dah tick sebabnya nanti senang lah. Kalau yang tak datang je kita uncheck kan. Yang atas ni kita just tarikh je. Tarikh berapa ni? 25 kan? Buat tarikh. Ni contoh dia tak datang. Uncheck je and then tulis sebab kenapa. Macam tu kat sebelah dia. Kat mana tulis tarikh? Tak nampak pun. Atas ni? Bukan bulat ke dengan tak nampak macam mana. Okey lah. Spek mata tukar tu. Ya, 2 minggu lagi nak siap semata baru. Ni. Oh, tu tarikh. Tarikh. Yang ni header tulislah tarikh. Tak ada. Dia ada bilangan nama. Oh ya, lah okey. Baik. Ikut kolom tu Ikutlah kolom tu. Okay, kalau yang tak datang tu just antik je. Macam ni tekan kan. Nanti dia antik. Uncheck lah macam ni. Dan tulislah kenapa dia tak datang. Okay. Alright. Boleh faham? Okay, so Zatul. Ya. Zatul. Maksudnya kan rekod kedatangan tu kita tak payah buat dekat bawah tu lah. Kita hanya tick dekat yang perkongsian bersama tu je lah. Tak. Kan ini nak share ni saya letak kat sini supaya orang boleh ambil. Jangan otak kat sini. Ni untuk semua. So saya tak tahu cikgu ni ajar kelas berapa kan. So saya letak semua kelas kat sini supaya nanti boleh copy. Copy and then pergi dekat section kita sendiri. And then pergi dekat rekod kedatangan. And then klik kat sini paste lah. Ni jadi kita punya. Yang tadi tu bukan kita punya tau. Yang tadi tu orang ramai punya. So jangan pula nanti kalau terdelete kena masuk balik pula. Okay, so kita nak check. Kita Ustaz minta maaf lambat. Macam mana jadi nak copy kelas kita tu? Nak masuk dekat dokumen bersama. Tidak. Okay, dokumen bersama. Okay, pergi dekat borang kehadiran. Okay, pilih kelas. Pilih kelas satu kelas mana yang diajar. Okay, right click dekat kelas tu. Right click. Right click macam tu. Okay, lepas tu copy. Move copy. Copy. Atas sekali balik. Copy.
Oh, kopi. Kopi. Lepas tu? Okay, kopi. Okay, dah. Dah kopi. Tutup dokumen bersama tu. Buka kita punya pula section nama sendiri tu. Alah, lembabnya lah. Okay, buka kita punya. Cari item N. Buat rekod kedatangan tu. Item M. N. M. N. Okay. Tu kat sini dekat bahagian page. Ini kan. Bahagian page kat sini. Okay. Right click and then paste. Tapi dia tak ada keluar dekat display Wah, sabar. Klik lah dekat tu. Sekarang ni kita klik dekat untitled tu. Klik dekat yang kelas tu lah. Ya. Alright. Boleh? Okay, boleh. Terima kasih. Kalau nak rearrange, tarik-tarik je. Tarik je dia. Macam tu. Tarik, placing lah. Nak cantik kan. 42, nombor 2 lah. Macam tu. Oh, tarik. Okay tak? Okay. So far okay ke yang lain? Laju ke? Ke slow sangat? Iza. Ya. Apa sebab aku punya senarai form 4 ni tak ada 402 kan? Takut ada yang delete. Takut ada jabatan kau tu yang terdelete. Tanya Kak Mona. Kak Mona delete dah? Kau tanya Kak Mona takut dia delete. Sebab korang dalam jabatan yang sama. Dia pada 41 terus lompat 43. Tak apa, boleh ni nanti aku masukkan. Don't worry. Boleh dimasukkan benda tu. Tekan delete. Izzatu ulang semula pada yang apa nama tu apa kehadiran. Kehadiran. Okey, kejap. Kejap ya. Nak bagi korang punya jabatan ada kelas 42 tu. Alright. Kejap nak setting dia jap. Jabatan sains sosial. Jabatan sains sosial kena hati-hati sebab ada yang kelas dah makin kurang ni. Ada yang terdiri ke kelas 12 tak ada. Kelas 2 tak ada. Jangan delete Kita orang cuma cuba buat pengurangan kelas. Kita ambil kelas kita je. Kopi. Iza. Ngakak. Iza ada soalan dari sana. Iza. Kenapa tak ada ni? Kejap saya check ni. Dari Fauziana. Tak ada apa? Catatan mingguan tu tak ada. Catatan kerja mingguan tak ada. Macam mana tak ada tu? Oh, tak ada ni. Lama tak terpaste lah tu. Saya tak terskip kat Fauziana kot. Jadi saya paste kat Fauziana punya jap. Kena jot down jap. Iza, dekat Jabatan Sains Sosial pun tak ada. Mingguan punya tapak tu. Semua ke? Jabatan Sains Sosial pun tak ada. Semua ke? Zah ada tak Zah? Ada. Maknanya saya skip kat ni lah kot, kat Fiza. Kakak tak ada. Catatan kerja mingguan punya rangka kan. Saya masukkan. Ni dia buat penjarakan sosial ni. Saya pun tak ada sebenarnya. Tapi saya dah masuk, saya dah buat bulan sendiri. Iza nak tanya. Ya, tanya. Aku tadi dah buat untuk dah copy kelas 41 dengan 47. Boleh. Tapi bila klik dekat 411, copy tu tak highlight. Maksudnya ada copy 411. Mana? 411 tak buka. Tapi dia biasanya tadi dah dia highlight. Bagi dia loading habis dulu tak? Bagi loading habis dulu. Dia loading paparkan dekat page tu. Bahagian paparan page tu kan. Dia loading habis tak? 411. Oh, dia kena tunggu loading habis. Tak ada loading lagi.
Dah loading habis. Okey. Lepas tu baru boleh Berjaya. copy. Bagilah dia loading habis. Kena tunggulah. Maaf. Alright. Okay, ada lagi soalan? Okay tak? Kehadiran? Okay. Okay, so next rancangan next item adalah item rekod ujian. Okay, rekod ujian contohlah kalau kita nak masuk ke rekod ujian selaras ke. Okay, so klik dekat page yang atas ni, okay, type kat sini. Contohlah ya. And then masukkan juga, sama juga macam tadi, insert file printout. Masukkanlah ujian kita tu kat mana kita letak. Sama macam kita masukkan RPH. Okay. And then lagi sasaran ujian samalah, masukkan juga ikut exam and intervention semua sama. Hanya masukkan je. Okay. Okay, so habis dah part kita, part section kita masing-masing. Iza. Ya. Sasaran ujian tu yang head count tu ke? Saya tak tahu sebab saya tak ada. Sebab tak ada juga ditulis untitled page tu. Bukan, saya memang tak ada sebab saya bukan subjek. Periksa. Salah maksudnya sasaran ujian. Semua lulus je. Sebelum ni mana ada kolom sasaran ujian ni kan? Macam mana? Sebelum ni dalam RPH tak ada kan sasaran ujian ni kan? Boleh letak head count tu saya rasa. Letak head count. Pergi dekat bahagian page, letaklah kalau nak letak head count kan. Sebab saya tak ada head count. Sasaran ujian by class ke head count, letaklah kat situ. Boleh tambah page. Nak tambah page. Create sendirilah. Create sendiri sebab masing-masing berbeza. So saya tak boleh nak count untuk semua. Alright. Memang item yang sama saya boleh tolong kan, dan tolong post ke semua orang kan. Distribute ke semua orang. Tapi kalau item tu berbeza tak boleh lah. Iza. Ya. Iza. Kalau kita nak tambah page, tekan yang plus kat bawah tu boleh tak? Plus page tu. Boleh. Sama je function dia. Sama. Function sama je. So, bila kita nak tambah page, kita klik situ. Kita tambah page, kita klik situ. Ika tadi dah cakap list nama. List nama ada dalam borang kehadiran tu tak list nama. Kalau nak untuk ujian, kena delete lah yang bahagian tik-tik tu. Okay, katakanlah nak letak untuk ujian kan, nak senarai nama je kan. Kita ambil dekat dokumen bersama tu, ambil dekat borang kehadiran tu. Okay, ambil borang kehadiran. Make sure kita copy and paste dalam section masing-masing dulu. Jangan alter dekat dokumen bersama tu. Contoh kita ambil satu ni, kita copy. And then kita nak letak dekat dalam rekod ujian. Okay, rekod ujian kat sini. And then kita try, kita paste 01. Okay, kalau kita nak jadikan dia header pun boleh Ini ujian selaras ni as a header. Kita just promote macam ni. Kita jadikan dia ke dalam lah, indentation dia ke dalam. Dia ujian selaras 1 ada part 1, part 2 kan. So kita boleh buat make subpage. Okay. So by default dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi sama level. Sama je level kan.
So kalau kita nak buat dia dalam ujian selaras 1, kita right click, make subpage. So maknanya ujian selaras 1 dan ujian 01. Dia macam buat folder lah kan. Macam tu lah. Nanti kita boleh hide. Kita sama macam kita punya RPH tadi, kita boleh macam ni RPH tadi kan. Dia ada indentation lah kita ni Januari kan. Okay. So balik pada record ujian tadi. Dia dah paste kehadiran tadi. Kalau kita nak buat RPH dekat sini pun boleh juga kan? Macam mana? Kalau macam boleh kita tapi nak buat apa dia? Dia lari. Oh, dia lari. So better buat dekat luar dulu baru insert masuk Okay, nanti saya tunjuk template Word yang RPH punya dalam Word. Okay. So kalau kita nak, dia tak nak ada check ni kan. Button check kan ni untuk ujian kan. Okay, kita tak nak ada button ni, kita highlight macam ni. Ada arrow, highlight. Highlight macam tu. Highlight yang kita tak nak tu. Okay. And then just right click lah. Setelah right click. Cut. Ataupun delete. So dah tak adalah yang So tak adalah tik-tik dah tadi tu kan? Okay, lepas tu kita nak tambah kolom. Klik dekat ni arrow tu, nampak tak? Arrow-nya. Arrow atas perkataan kelas tu. Boleh? Bila kita klik kat situ, ada perkataan atasnya insert. Insert right. Bawah sekali tu. Okay, right click. So kita buatlah nak buat macam tu ke kan, masuk markah dia. Okay, boleh? Ada yang cakap tadi tak boleh nak paste dekat bahagian ujian. Okay, so kalau tak boleh nak paste dekat bahagian sini, berkemungkinan dia ada masalah yang ni. Saya delete dulu. Masalah dia tak ada page langsung dalam ni. Sebab tu dia tak boleh nak paste. So kena insert page. Bagi insert page kosong dulu baru boleh paste. So Ika ada masalah tu tadi. Baru boleh paste yang tu. Tak boleh lah. Macam kena terang sekali lagi lah. nak buat apa? Nak ambil yang apa nama tu tadi. Nak buat kolom, nak tambah ujian selaras tu lah. Okay, tak apa. Buat je lagi sekali. Kejap. Okay, sama juga macam ambil borang kehadiran. Borang kehadiran tu ambil daripada dokumen bersama. Boleh kan? Yang tu faham tak? Yang tu faham tak Kak Bonang? Tadi kan kita dah buat dekat pages tu tajuk ujian selaras 1 kan? Betul. Lepas tu yang kita nak buat by kelas tu. Okey, ambil kelas tu dah ambil dah. Dekat dokumen bersama dah ambil kelas dah.
Tak ni. Kamu dah ke? Ada gangguan, jap. Pergi kelas dokumen bersama, ambil borang kehadiran. Ambil kelas, make sure dia loading dulu ya, kelas. Okey, lepas tu ambil kelas kita. Ambil kelas kita. Copy paste macam kehadiran tadi tu ya? Ya, betul. Bagi dia loading dulu baru copy. Bagi dia keluar. Macam saya tengah klik 42 kan, tapi dia tak keluar lagi. Okey, baru keluar. Okay, baru right click and then baru copy. Lepas tu pergi dekat nama sendiri, section nama sendiri, expand. Okay, lepas tu ambil lah record ujian, item O, record ujian. Okay, kat sini, paste kat sini. Right click and then paste. Okey. Lepas tu yang nak So, atas ni saya boleh atas ni saya boleh buat section. Contoh saya nak buat section section saya nak buat dia jadi kepala lah kan, header. So, saya dia buat ujian selaras. Contohlah. Okay, so dia jadi kepala. Kita nak dia dalam ujian selaras tu 41. Saya tak sure dia terus jadi macam ni ataupun kalau dia jadi selari kan, ni satu baris kan, kita boleh buat dia jadi indent ke dalam. Maknanya kita buat dia, right click dekat kelas tu, make subpage ke dalam lah. Ni pun sama, make subpage dia ke dalam. Maknanya item 41 dan 42 dalam ujian selaras 1. Okey tak? Dah ke dalam, siap dah. Dah ke dalam dah lah. Tak payah buat. Kalau dah ke dalam. Zato nak tanya. Ya. Kalau nak delete tadi macam mana? Delete apa? Delete katakan 401 ataupun 402 kan. Kita termasuk salah kelas. So nak delete tadi? Termasuk salah kelas, make sure delete dekat sendiri punya, jangan delete dekat dokumen bersama. Right click dekat sini, delete. Oh, okay. Delete page. Okay, thank you. Okay, lagi? Soalan? Ambil lagi. Iza lagi sekali nak tengok macam mana nak delete kolom yang tik-tik tadi tu. Highlight ke apa? Sama macam kita buat Word lah, sama je. Kita buat Word kan. Okay, bila dah papa macam ni, lepas tu kita pergi dekat kolom yang kita tak nak tu. Ni tak nak ni semua dia tak nak. Kan ni. Sorry. Dia kena arrow atas Nampak tak arrow tu? Arrow. Nampak tak arrow sekarang? Nampak? Okay. So klik macam tu. Yang bawa arrow tu ke kolom yang kita tak nak macam tu. Nampak tak? Dia sini asal ada arrow macam tu. Boleh tak? Oh, okay. Boleh. Okay, lepas tu jangan lepas terus. Ni terlepas tadi. Okay, right. Arrow tadi bawa. Okay, lepas tu terus right click dekat highlight tu. Yang kita highlight tu kita right click. Taklah. Okay, thank you. Okay, lepas tu kalau nak tambah kolom. So macam ni ada lagi kan. Kita nak kolom. Kita nak tambah kolom, just highlight dekat kolom last sekali tu. Nanti dia keluar yang ni, item dia ni. Kita insert lah. Insert right. Okay. Kalau nak individual, insert left lah. Insert right. Dapatlah kolom yang lain, yang baru. Makan tak peduli. Kenapa dia hilang nama pula? Jangan highlight semua, Koma. Highlight semua.
make sure highlight yang tak nak tu je. Nama kita nak kan, jangan highlight semua. Highlight tu kena hati-hati. Ataupun lepas tu kita nak boleh back buat dia, nak back. Control back Z. macam mana? Control Z. Hold control tekan Z. Control Z. Laptop baru kan. So payah sikit lah Dengan rabun lagi. Alah, tak keluar dia punya dekat display page tu dia keluar yang bahagian tik-tik je. Nama tak ada pun macam kau ni Control ada belah kiri dia. Dia paparan besar tu. So tak boleh nak pergi ke ni kan. Aduh. Dia pergi lah sana. Kalau susah nak highlight macam ni klik satu row, delete kolom. Sorry, bukan row, kolom. Klik macam tu satu-satu lah tapinya. Macam ni. Satu-satu lah jadinya. Macam tu kan. Delete kolom. Kalau sebenarnya kalau tak nak delete, nak pakai kolom tu, boleh juga. Cuma delete yang ada tik-tik tu je. Delete kat sini Remove tag. Mana remove tag ni? Tak boleh remove tag pula. Okay, lepas tu remove tag. So tak adalah tag tu. Boleh juga tapi takut confuse kan. So tu yang suruh ajar delete kolom tu. Kena highlight dulu macam tu. Lepas tu pergi nampak dia dah di highlight kan. Right click kat situ. Lepas tu Fill. Apa dia? Tak keluar juga nama, aku tak tahu nak tekan ke mana. Tak keluar tak apa. Ambil baru. Pergi ambil lain. Delete kelas ni. Delete kelas yang ni. Pergi ambil lain. Delete page. Kelas tu pergi ambil lain dekat dokumen bersama tu. Delete page Dia kata be careful, deleting page cannot be undone. Yes, betul. Yes, permanently delete. Delete lah, tak buat apa-apa lagi kan. So ambil yang dekat dokumen bersama tu. Ambil balik kelas. Okay. Macam tu lah cara dia. Okay, ada lagi tak? Soalan ada tak lagi? Nak bagi assignment dah ni. Okay, setakat ni okay Izzah. Okay, tak ada soalan. Okay. So untuk first assignment ni saya nak ajar macam mana cara kita nak hantar RPH nanti. Okay, so saya dah buatkan assignment. Okay, yang patutnya yang buat assignment ni adalah KJ dan TP. So saya tolong buatkan satu. Okay, so sekarang kita tak nampak assignment sebab saya berada dalam saya punya sendiri. So saya kena sign in as an admin. Okay. So kalau dekat admin. Sekejap nak buka admin. Okay, so sekarang saya ada kat admin. So admin ni saya dah buatkan assignment. So untuk hari ni cikgu-cikgu kena hantar yang item C, butir diri guru dulu. Okay, so completekan butir diri guru, hantar. Okay, so hantar by hari Khamis pukul 11.59 malam. Dia ada ni lah. So markah ada 3. So kalau tak hantar tak ada markah lah kiranya. Okay, lepas tu sekejap saya nak bagi assign.
Okay, so saya dah distributekan yang first tadi kepada Jabatan Matematik. Okay, dah ada. Okay, nanti akan ada dekat post. Okay, ada assignment. Dia ada notification. Terus dekat situ, cikgu, macam cikgu-cikgu Jabatan Mat boleh tengok ada tak assignment punya ni. Assignment antara item C. Okay, so saya dah hantar juga kepada Social. Sains Sosial dah ada juga. Semua jabatan dah ada. Ada tak notification? Ada kan? Ada. Okay. So kalau cara nak hantar dia, cara nak ajar nak hantar RPH lah. Okay, so kita view assignment. Ni dekat post ya. Tadi kan kita kat kelas notebook and then kita letak, kita ambil dekat post. So ada view assignment. Okay, klik dekat view assignment. Okay, so kita dapatlah mohon semua guru menghantar item C. Okay, item C tu kita check macam mana kita nak hantar dia. Okay, kita hanya masukkan link kat dalam pautan yang dia bagi ni. Dekat file yang ni kita masukkan link dia. Okay, so cikgu kena pergi dekat betulkan ni. Okay, kita close dulu. And then kita pergi dekat kelas notebook sebab kita dah tahu nak kena hantar apa. So kita kena copy link item C. So pergi kelas notebook. Pergi dekat nama sendiri, nama kita. Cari item C. Okay, so item C adalah butir diri guru. Klik dulu kat sini, section butir diri guru. Okay, ambil yang ni atas. C1. Okay, klik kat situ. Okay, lepas tu kita klik copy link to this page. Sebab kita nak ambil, nak paste link nanti kan. Okay, kita copy link to this page. Pergi balik assignment tu. Okay, klik kat sini. Klik dekat penghantaran tu. Lepas tu kita pastekan link yang kita dah copy tadi dekat table yang disediakan tu. Ini, then paste. Dia akan keluar macam tu lah. So nanti penyimak ataupun TP atau KJ boleh check terus je kat sini, dia akan link ke kita punya kita punya notebook tu. Okay, and then bila dah siap macam tu, kita boleh hand in. Okay, so close tadi kan? Yep. Kenapa dia keluar your browser cannot access the clipboard, so use the shortcut tu apa benda? Use shortcut Control V lah, paste. Pakai shortcut. Dia punya
keyboard dia tak copy. Alright. Iza. Ya. Termis lah macam mana nak apa hantar tadi, nak pergi post ke nak pergi assignment? Mula-mulanya kan, mula-mula kita pergi notification tu dia akan dihantar dekat post. Dia akan notify dekat post. Ya. Notification dia kan. Okay, ni dia punya notification. Okay, kita nak view assignment. Kita nak view, kita kena klik dekat ni. Kita nak view assignment apa. Tapi kan dekat sini tak ada tau. Dekat mana tak ada? Dekat post tu dia keluar assignment fizik Indonesia Nik Nazim Man-Made Satellite. Kenapa dia tak keluar yang tadi? Betul ke Teams Kak Syah tu? Takut tu Teams Teams kelas. Jabatan sains sosial ada dah patutnya. Oh, kena ambil jabatan sains sosial. Ya. Kenalah sebab kita nak ERPH kat dalam jabatan. Okey, jumpa. Jangan ambil yang kelas. Ambil yang jabatan. Okay, lepas tu dah ada dah tu. Yang ni, kita nak view, kita klik lah assignment, view assignment. Sebab kita nak view kan. Okey dah. Nak hantar tadi tu. Okey, nak hantar. Pergi dekat, dia cakap nak hantar item C. So kita pergi ambil dekat item C, kelas notebook. Pergi dekat kelas kita ni. Dekat kelas pula. Pergi dekat section masing-masing. Okey, dah. Okey, pergi section masing-masing and then copy link. Copy link. Copy link to this page. Macam ni, copy link to this page. And then pergi balik assignment. Dekat assignment. Assignment and then klik dekat yang assignment yang diberi. Okay, paste dekat dalam table tu yang bahagian column link. Ni. Okay, kalau kita tak boleh klik right click paste. Kalau tak boleh. Okay. Macam ni kan kita tak boleh nak paste. Takut dia ada error macam ni. Use shortcut key. Dia kata use lah shortcut key. Which is kalau Windows Control V. Control V. Kalau Mac, Command V. Okay. And then lepas dah siap, kita close. Kita dah hantar dah ni. And then kita close. Lepas tu, kalau dalam view Mac, dia akan ada perkataan hand in. Kalau dalam view Windows, dia perkataan dia turn in. Dia just tukar perkataan je lain. Dekat post kenapa kelas 205 kelas pelik betul. Tadi dah okey. Macam jadi macam pergi balik dekat Teams. Ambil balik jabatan. Pergi mana pula ni? Nak pergi mana? Teams. Kat sini, kat sini. Ni, tepi ni. Oh, Teams. Klik kat situ, Teams. Pergi Teams. Ambil jabatan balik. Dekat jabatan tu, dekat bawah tu terus ada paparan bawah tu. Assignment. Assignment tu. Itu baru boleh buat step tu. Okay. Lepas tu, kalau macam Windows turn in lah ya. Kalau nak hantar, turn in. Kalau Mac, dia pakai hand in. Bila dah hantar macam ni kan, klik hand in. Dia keluarlah macam-macam ni. Animation tu. Kalau kita nak undo pun boleh juga. Nak betulkan ke, tersilap ke, boleh undo hand in. Kat mana hand in and turn in tu kat mana? Tak ada pun? Ada. Dekat assignment. Dekat assignment? Atas assignment. Kat atas. This one. Ni assignment. Kenapa akak tak ada pun? Ustazah Mona kena close dulu. Close tu kat mana? Dia dah buka. Ada sudut atas kanan. Ada tak? Dia buka macam ni. Kalau buka macam ni tadi, close dulu, close. Ni close. Okey, lepas tu turn in. Turn in. Dah Turn siap in ni untuk apa? Hantar. Turn in tu nak hantar. Oh, tapi kita tak buat edit apa-apa pun tadi kan?
Tak edit janganlah, hantar dulu, edit dulu. Okay, Dia ada sebab tadi sampai belajar. sampai hari Khamis pukul 11 sebelum pukul 12 lah. Maksudnya kalau belum edit, kita tak payah copy lagi lah macam tu? Tak payahlah. Edit dulu. Siapkan dulu. Bukan tak edit. Tak siap. Lepas tu kalau kita dah tercopy ni macam mana? Kalau dah tercopy ni nak buat apa? Padam balik. Tu je. Delete, boleh delete? Boleh padam balik je. Yang bahagian dekat tu padam balik. Yang kita kalau dah terpaste kat sini kan. Highlight je lah situ, padam balik. Macam ni je. Padamlah benda ni. Hantar. Ni padam. Delete lah, delete. Pakai keyboard je lah. Okay tak? Dekat view assignment tu ya? Ya. Kena klik dulu yang ni. Yang my work tu kan. My work, klik apa? Klik dulu. Lepas tu tadi kalau dah terpaste, dia keluar table ni kan. Keluar tak table tu? Keluar. Delete yang ni, link tu je delete. Jangan delete semua. Delete link tu je. Highlight ataupun nak highlight pakai keyboard je. Tek delete. Boleh? Apa benda suruh masuk. Okay, tak apa. Okay, terus kat online. Okay, and then hand in lah ataupun turn in. Okay, lepas tu nanti KJ ataupun TP dia akan dapat macam ni lah. Ni dekat Jabatan MAT. Jabatan Sains Sosial. Okay. So TP-TP akan boleh tengok siapa yang dah view, siapa yang tak hantar lagi. Melalui kat sini lah. Macam tu. Okay, macam tadi Jabatan Sains. Sains. Tahu dah hantar kan? So ni tugas KJ lah nak tengok ataupun tugas TP nak tengok apa yang dah dihantar. Dah ada yang mark pun. Dah siap mark dah ni. Okay. So ada soalan? Jadi setiap kali kita buat, kita kena hand in cara macam gini ke? Ya, tapi tengoklah apa yang assignment apa yang KJ atau TP bagi. Kalau dia kata dia nak tengok minggu 1 punya RPH kan, dia akan buat macam ni lah. Dia akan bagi template yang macam tu. Kita kena copy and paste link tu je. Contohlah item dia nak item K RPH kan. Dia nak minggu 1 ataupun Januari punya. So kita kena letaklah minggu 1 sampai minggu 4 atau minggu 5. Kena copy link and paste lah kat sini. Maknanya kena tunggu KJ hantar assignment baru kita boleh send. Betul. Okay, kalau tak send ni kita isi je dah semua tu. Isi je dulu. Okay, thank you. Ada soalan lagi? Zab, ada soalan? Kita dah nak masuk 1.5 jam Kalau nak ni okey dah. Tak apa yang tak boleh nanti kita buat session lain kan. Yang memang tak faham lagi ke. Boleh buat satu session ni. Dia buat satu session suka hatilah, janji ada bayaran kat Mona. Pahala tu kau ada. Ya, baiklah. Insaf. Okey, ada apa-apa? Tak ada? Kita edit dekat edit notebook tu ya? Edit notebook? Yang kita nak edit dekat buku. Kita nak edit diri guru tu. Kan kita nak isi diri guru tu kan? Kita edit lah yang dekat kelas.
Dekat kelas notebook tu. Edit dulu. Isi dulu butir-butir semua yang ada, item-item yang ada kan yang saya tak tolong kopikan tadi tu. Buat dulu. Macam butir diri guru tu isilah dulu. Apa-apa butir yang portfolio ni masukkan kita punya apa? File manager. File manager. Punya butir diri guru tu mesti berlawa sangat. Alah, asal saja ada masa tu. Tak boleh tulis kan? Nak template boleh juga. Ada template. Oh, ni ada template juga. Ada template pakai Pages je tu. Boleh buat bukan bentuk yang dah Izzah masukkan tu untuk butir diri guru. Biasa pun boleh. Macam kan ada saya bagi template tu lain lah kan. Contoh ya. Contoh Ika punya Sekejap. Boleh tengok semua ni. Siapa yang dah faham tu okey kau nak lab tapi nanti nak scan QR nanti. Terima kasih ya Izzatul. Okey, jangan live dulu. Thank you Julia. Kedatangan. Saya nak bagi link attendance sekejap. Boleh tunggu sekejap lagi tak? Sekejap ya. Hari ni 46 orang ya sampai. Okey, Kalau Ika punya contoh yang tanya nanti saya bagi kemudian. Bagi link dekat grup macam biasa tu yang kita boleh isi tu kan. Macam biasa kita isi borang tu. Okey, butir diri guru boleh terus tulis macam Ika buat ni. Terus tulis kat situ. Saya rasa gambar siap-siap dah kot. Ada certain tu saya dah masukkan gambar kalau saya ada lah gambar. Nak tukar lah ya. So nak senangkan masuk je terus kat sini and then boleh terus hantar. Dah siap boleh terus hantar. Okay dah. Habis dah. Itu saja. Thank you kawan-kawan. Once kita hand in. Okay, contoh saya dah complete satu tadi. Dia ada tarik kat situ. Oh, dekat. Tak ada hantar lambat lah. Tak boleh hantar lambat. Nanti hantar lambat tak ada. Ni. Handed in situ. Zah, cuba kau tengok ada tak dah berjaya tu? Berjaya. Akak dah hantar. Berjaya tak? Kejap. Check. Banyak dah Zah. Sebab dia teriak nothing left to hand in akak punya dia kata. Okey lah tu. Nothing left tu maknanya dah hantar. Sebab dah tak ada benda nak di ni. Okey, ni paparan. Paparan untuk ketua jabatan ni. Ketua jabatan akan nampak semua anak buah lah. Jabatan. Okey, ni item ni. Okey. Din dah view je tapi tak hantar lagi. Zah lah. Dia view je. Hafizah, mana Hafizah? Mak Zainal dah hand in. Okay, thank you. Dah hand in dah. Nanti KJ akan bagilah feedback kat sini, bagi makan kat sini. KJ akan semak macam ni. Ni kan, Kak Bila nak hantar yang tadi ni. So KJ akan semak macam tu lah. Dia akan buka lah ni. Macam tu. Dia tak adalah pergi cari kat seorang punya kan. Sebab tu function assignment ni. Ada yang tanya saya kenapa tak kan dah ada dalam masing-masing. Padahal KJ cari kan. Tapi nanti jadi masalah kita tak boleh nak tengok, nak keep track of siapa yang dah hantar, siapa yang tak hantar lagi. Itulah. Okay dah. Okay, thank you Izzah. Thank you Juju.